Baiklah, bertemu kembali. Mungkin anda semua jangan confuse, jangan keliru. Boleh nampak setup kami di sini. Ini bukan rancangan memasak, tetapi anda sedang menonton Hello Dr. TV3 pada tahun yang baru ini, hari yang pertama untuk tahun baru. Dan seterusnya, kalau tadi di slot pertama dengan rakan setugas saya Adriana telah berbincang tentang senaman yang sihat, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai banyak masa, kekangan masa. Kali ini kita nak mendalami tentang pemakanan yang sihat dan juga seimbang. Tadi menarik kalau tadi kita bersama Andy Tay, jurulatih kecergasan, menyatakan bahawa sebenarnya 80% daripada apa yang kita makan itu menentukan bentuk perut kita umpamanya. Jadi sebab tu kita nak ke slot yang seterusnya. Kita ada tetamu di studio yang kita bawa, iaitu Puan Najwa Munazah Muhammad Rabi, iaitu pegawai dietetik daripada Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, selamat tahun baru. Sama juga, selamat tahun baru. Ya. Apakah mungkin azam Puan kali ini sebagai mungkin pegawai dietetik? Apakah azam? Azam saya kena menunjukkan contoh yang lebih baik sebagai dietitian. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak berbincang ataupun mendalami tentang pemakanan yang sihat dan seimbang. Kita sering dengar, ambillah makanan yang sihat, amalkan pemakanan yang seimbang. Tetapi apakah maksudnya sebenarnya makanan yang sihat ini? Bagaimana kita nak kenal pasti pelbagai jenis makanan yang boleh diambil dan berapa banyak boleh diambil? Sebab kita kaya di Malaysia ni dengan pelbagai variasi makanan, Puan Najwa. Jadi mungkin nak buat pemilihan tu sukar sedikit. Jadi boleh kita mulakan Puan Najwa terangkan kepada kita apakah sebenarnya pemakanan yang sihat dan seimbang dan mengapakah ia penting? Okey, terima kasih Nadia atas soalan yang dilontarkan untuk segmen kali ini. Okey, rasanya sekarang ni kita masuk azam tahun baru, masing-masing ada azam baru dan kemungkinan, dan saya tengok tadi kebanyakan azam sangat berkait dengan gaya hidup sihat, especially pemakanan sihat kan. Terutamanya bila dah lepas pandemik ni, orang ramai mengikuti pelbagai trend senaman yang baru. Ya, betul kan. Okey, jadi sebenarnya pemakanan sihat ni salah satu daripada perkara dalam gaya hidup sihat ya. Untuk dapatkan gaya hidup yang sihat, salah satunya adalah pemakanan sihat ya. Okey, bila sebut pemakanan sihat ni sebenarnya dia merangkumi banyak elemen lah ya. Yang pertama, bila sebut pemakanan sihat, elemen pertama adalah kepelbagaian ya, kepelbagaian makanan. Ya, sebab setiap makanan dia mengandungi nutrien yang berbeza. Betul. Ya. Jadi kita tak boleh fokus pada satu jenis makanan sahaja. Sekalipun mungkin makanan tersebut ada dia punya kelebihan, ada dia punya kebaikan, tapi kita tidak boleh berlebihan pada makanan tersebut ya. Sebab lain makanan, lain dia punya nutrien. Betul. Ya. Jadi untuk dapatkan kepelbagaian nutrien, kita kena makan kepelbagaian makanan lah. Okey, itu satu, kepelbagaian. Okey, selain itu adalah yang kedua adalah keseimbangan ya. Okey, tadi dah betul dah kepelbagaian, tapi macam mana kepelbagaian makanan tu kita nak jadikan dia seimbang ya. Sebab bila kita sebut seimbang, kita sebenarnya kena ambil semua kumpulan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita lah ya. Okey, apakah kumpulan nutrien? Okey, dia punya kumpulan makanan yang utama ialah karbohidrat, protein. Kita masih perlukan lemak, vitamin, mineral, fiber dan air yang mencukupi ya. Okey, jadi kesemua kumpulan makanan tersebut, kumpulan nutrien tersebut diperlukan oleh kita dalam diet seharian ya. Setiap elemen ni kandungannya juga berbeza. Ya, betul. Dan dia ada dia punya percentage yang diperlu diambil lah. Sebagai contoh, karbohidrat berapa persen, protein berapa persen kan, lemak berapa persen pula ya. Jadi kita kena ada keseimbangan tersebut lah ya. Okey, yang ketiga, makanan yang kaya dengan nutrien. Kita tak nak makan benda yang tidak memberi faedah pada tubuh badan kita ya. Biar apa yang kita makan ada kesan positif dia, ada kesan daripada sudut kesihatan ya. Jadi bila sebut makanan yang kaya dengan nutrien tu, of course lah kita kena cuba elakkan makanan-makanan junk food
Betul. Kan? Makanan junk food seperti. Walaupun memang senang and bila kita dah mula tu sukar untuk kita berhenti. Ya, jadi, betul. Penonton di rumah mesti bertanya-tanya. Apakah mungkin hidangan sihat kalau kita nak mengamalkan pemakanan yang seimbang, nutrien yang mencukupi, apakah yang boleh diamalkan di rumah ataupun di tempat kerja? Kita ada setup di sini kalau penonton boleh lihat di rumah. Kita ada satu hidangan iaitu salad telur. Salad telur merupakan satu hidangan yang memang sihat dan juga sangat mudah untuk dibuat. Betul. Ni salah satulah daripada hidangan yang sihat lah yang kita boleh buat lah. Ya. Nak tengok sedikit demonstrasi daripada Puan Najwa. Macam mana kita boleh buat salad telur? Terus ya. Senang. Tapi saya nak tambah tadi lagi satu. Boleh. Okey, selain pada kepelbagaian, keseimbangan, kaya dengan nutrien, kena satu lagi. Pemakanan kita tu perlu memenuhi keperluan kita. Sebab ada setengah orang dia mungkin berat badan berlebihan. Dia perlukan teruk berat badan. Dah berbeza untuk dia. Ada orang kurus. Jadi bergantung kepada setiap individu. Jadi maknanya diet yang sihat tu masih diperlukan mengikut keadaan individu tersebut jugalah. Jadi pada hari ini Puan Najwa, kenapa Puan Najwa pilih nak buat demonstrasi hidangan salad telur ni? Dalam banyak-banyak hidangan sihat yang ada, kenapa salad telur? Okey, sebab dia mudah dibuat pada hari ini. Sangat simple lah. Okey, sebenarnya kita boleh start ke? Boleh, kita mulakan dengan ramuan yang kita ada di sini. Pertama sekali. Pertama sekali salad. Salad ya. Dan juga sayur. Yang dah bersih, yang kita dah bersihkan. Betul, ada salad lah. Ada kobis purple, ada salad dan juga ada carrot ya. Okey, juga carrot. Ini kumpulan sayur-sayuran lah kiranya. Kita boleh pilih sendiri jenis sayuran kita nak, ataupun kalau salad telur seharusnya kita ada salad, tapi yang lain kita boleh tak ada masalah, ikut kita punya favourite. Dan seterusnya ada telur. Of course, the main star untuk hidangan ini. Dan kat sini ada 2 keping roti. Roti pula, jenis roti? Wholemeal. Lebih baik. Sebab kandungan fiber dia lebih tinggi. Sebab bila kita sebut kepelbagaian, kita kena ada karbohidrat, protein dan juga sumber vitamin dan mineral yang biasa daripada sayur-sayuran dan buah-buahan lah. So, kita ada semua kat sini. Semua dah ada kat sini. Kita juga ada... ini adalah perasa lah untuk menambah perasa. Tapi perasa ni kita tak guna perasa processed food. Kita guna yang natural. Organik. Organik ataupun natural ya, yang tidak melibatkan proses lah, bukan makanan proses. Yang ini pula? Okey, ini adalah minyak zaitun. Dan juga yang itu adalah lemon. Lemon ini juice pun ikut tekak masing-masing lah. Ya, betul. Berapa banyak nak letak tu bergantung kepada tekak individu lah. Ada orang suka lebih masam kan. Kita boleh mulakan boleh. Puan Najwa. Jadi ini sangat mudah kalau kita tak ada masa, utamanya mereka yang bekerja, yang rushing setiap pagi. Ini sangat mudah untuk dibuat. Kita boleh sediakan ramuannya malam sebelumnya. Kita boleh teruskan. Jadi boleh. Of course kita perlukan letak sini boleh? Mangkuk yang besar. Okey. Tak apa, saya pegang. Okey, tak apa, saya jadi assistant Puan Najwa hari ini. Okey, boleh. Sebut saja apa yang diperlukan. Okey, kita ambil salad yang kita nak. Cukup tak? Tak payah habiskan lah ya. Hari ni buat untuk saya pun boleh juga. Kita buat separuh lah. Okey, jadi ini cukup kita nak buat untuk satu sandwich. Jatuh pula. Okey. Lain? Okey. Kita ambil kobis. Nampak colourful sikit lah. Lebih betul, menarik sikit. Kita nak makan. Yelah, lain warna ni, lain dia punya nutrien. So dapatlah kepelbagaian nutrien tu. Macam mungkin kita boleh nak guna sudu kecil ke, mungkin lah mudah kan. sikit kan. Kita boleh guna yang sudu yang itu pula. Okey, dan kita masukkan carrot. Sudah ada pelbagai warna carrot. Carrot pula. Okey. Berbanyak bergantung juga kepada preference kita. Ya, betul. Berapa banyak boleh habis lah. Tapi sebenarnya kalau macam salad ni, dia hampir tiada kalori lah. Kalau sebut pasal kalori. Okey, so sekarang ini adalah dia punya salad. Kita boleh tengok dia punya warna-warni dia. Meriah sekali. Tambah ramuan yang utama, ingredient utama. Yang ini telur. Telur ni adalah sumber protein. Protein daripada telur. Berapa Berapa banyak telur pun? Okey, sebenarnya macam ni. Kalau nak menyamakan
protein dengan telur, dengan seekor ikan kembung ke ataupun satu potong ayam, sebenarnya telur ni kena 2 biji. 2 biji. Baru protein dia sama. 14 gram ya. Saya pernah dengar kalau dalam sehari tu kita tak boleh melebihi 2 biji telur yang dimakan. Benar ke tak? Kalau lebih daripada 2 kira tak sihat. Okey, dia bukan kira tak sihat lah. Sebenarnya langkah berjaga-jaga untuk mengawal penyakit jantung lah. Especially orang yang dah ada berisiko tinggi ataupun memang dah ada masalah berkaitan dengan jantung. Kena cuba hadkan lah. Sebab tu kepelbagaian tadi tu penting. Bila sebut protein bukan telur saja, boleh jadi ayam, boleh jadi ikan. Ya. Okey, mungkin secara ringkas apa seterusnya? Seterusnya kita dah masukkan letakkan dressing. Semua dressing betul. Kita masukkan dressing. Boleh ambil yang mana tu? Boleh ambil lemon juice. Lemon juice, okey. Lemon juice mungkin 2 sudu lah. 2 sudu lebih kurang 2 sudu lah. Okey, lemon juice ni dia tetap ada kalori lah. Kalau sebiji lemon juice tu sampailah 60, maybe dalam 30 kalori. Okey, minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Okey, minyak zaitun ni dikira minyak sihat lah. Tapi walaupun dia minyak sihat, dia tetap mengandungi kalori. Kena faham tu. Ya? Yang ni 2 sudu jugalah. Dia adalah minyak yang sihat, kumpulan lemak yang sihat, tetapi tetap ada kalori. Jadi siapa yang nak kawal berat badan tu kena berjaga-jaga jugalah dengan jumlah kalori. Dan kita boleh gaul Okey, sebenarnya telur ni kalau ada orang dia suka hancur. Betul. Ada yang macam ni macam susah sikit nak makan. Ada makan kan, dia hancurkan dulu. Tapi ada setengah orang dia potong, ada setengah orang dia buat hiasan kemudian. Kan? Jadi kita gaul-gaul. Boleh tambah pepper. Okey. Mungkin berapa banyak saya yang ini sebenarnya secukup rasa lah. Cukup rasa. Okey, baiklah macam kita memasak ni. Okey, mungkin dah cukup. Okey, so ini saja sebenarnya dia punya bahan dan juga kaedah. Okey, so sekarang ni dekat sini kita ada kumpulan fiber lah ataupun sumber vitamin dengan mineral daripada salad. Dan kita ada telur sebagai protein. Yang tak ada apa? Tak ada apa tadi? Karbohidrat. Okey, jadi bila kita sebut suku-suku separuh, especially kalau untuk hidangan utama lah, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, kita perlukan konsep suku-suku separuh tadi. Jadi kena ada karbohidrat. Kalau hidangan salad telur ni sesuai sebagai sarapan ataupun untuk makan tengah hari atau tidak? Kira sebenarnya. Tak kira sebenarnya. Cuma kita orang Malaysia ni biasanya nak nasi kan. Boleh aja kalau nak makan dengan nasi, tapi portion kena jaga. Okey. Jadi ini kita akan masukkan dalam roti sahaja. Ya, betul. Dijadikan sebagai sandwich lah. Ya, betul. Okey, kalau kita lihat di sini ada piramid makanan. Jadi piramid makanan ni perlu dijadikan panduan juga untuk kita mengamalkan pemakanan sihat. Betul. Jadi boleh secara ringkas penajwa terangkan apakah yang boleh diambil daripada piramid makanan ini. Okey. Sebenarnya piramid makanan ini adalah panduan ya ataupun guideline untuk kita mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang dan sihat lah ya. Okey, so piramid makanan ni dia menunjukkan berapa banyak hidangan yang diperlukan oleh individu yang sihat. Dan biasanya piramid makanan ni adalah untuk umur daripada 18 tahun ke 59 tahun lah. Okey. Ya? Dan mereka juga lebih perlu cakna dengan piramid makanan yang telah berubah sebenarnya dari tahun yang sebelumnya. Tahun ini sudah berubah sedikit. Jadi soalan terakhir Puan Najwa sebelum kita menutup slot ini, apakah tips kepada mereka yang ingin mengamalkan makanan sihat? Okey, sebenarnya bila sebut piramid makanan ni bukan semua boleh faham. Bila dia tengok piramid makanan ni kan dia tak dapat nak terjemahkan dalam pinggan. Betul tak? Macam mana nak letak dalam pinggan macam ni kan? Saya pernah jumpa ada seorang individu tu dia menganggap puncak piramid makanan tu lebih utama sebab berada di atas. So sebenarnya ada silap lah. Jadi sebenarnya kita perlukan lebih promosi kesihatan untuk memperjelaskan lagi piramid makanan sihat ni lah. Okey, tapi sebenarnya piramid makanan sihat ni dia ada alternatif untuk kita
lebih mudah ataupun kita ada visual, alat visual untuk memahamkan masyarakat macam mana makanan sihat tu, iaitu dengan pinggan-pinggan. Kita perlu ambil tahu dan mengamalkannya. Jadi terima kasih Puan Najwa Munazah Muhammad Rabih, pegawai dietetik kerana bersama kami di Hello Doktor. Jadi jangan ke mana-mana, kita ada lagi satu topik yang ingin dikupas, iaitu tentang kesihatan mental dan juga stres. Jadi jangan ke mana-mana.